Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini tajuk saya ialah Ikutlah Aku. Ikutlah Aku. Bacaan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Saya sekarang baca. Setelah itu, Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada murid-murid-Nya di Laut Tiberias. Demikianlah kejadian itu berlaku. Simon Petrus, Thomas, dan disebut Didimus, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedus, dan dua orang murid Yesus yang lain sedang berhimpun di situ. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku hendak pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami hendak pergi bersama-sama." Mereka pun pergi menaiki perahu, tetapi semalaman tiada seekor ikan pun dapat ditangkap oleh mereka. Ketika matahari terbit, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid tidak mengenal dia. Yesus bertanya kepada mereka, "Anak-anak, kamu ada ikan?" "Tidak, kami tidak mendapat seekor ikan pun," jawab mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu. Kamu akan mendapat ikan." Mereka pun berbuat demikian. Maka begitu syarat jala mereka dengan ikan, sehingga tidak terdaya mereka menariknya kembali. Oleh itu murid yang dikasihi oleh Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Itu Tuhan." Setelah mendengar bahawa Tuhan yang berdiri di situ, Petrus terus memakai baju luarnya yang telah ditangkalkannya tadi untuk bekerja. Lalu dia terjun ke dalam air. Para murid lain menuju ke pantai dengan perahu sambil menarik jala yang syarat dengan ikan. Mereka tidak berapa jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta. Setelah sampai di pantai, mereka melihat ikan dibakar di atas bara api dan roti pun ada. Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah sedikit ikan dan baru kamu tangkap itu." Simon Petrus pergi ke perahu, lalu menjerit jala ke darat, walaupun syarat dengan ikan dan besar-besar, yang besar-besar 153 ekor semuanya, namun jala itu tidak goyang. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah bersarapan." Tiada seorang murid pun yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Kerana mereka tahu bahawa dia ialah Tuhan. Yesus pun merapati mereka, mengambil roti, lalu memberikannya kepada mereka. Begitu juga dilakukan dengan ikan. Itulah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia dibangkitkan daripada kematian. Selepas sarapan bersama-sama, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, adakah kamu benar-benar mengasihiku lebih daripada mereka ini?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahawa aku mengasihimu." Yesus berkata kepadanya, "Berilah anak-anak dombaku makan." Bagi kali kedua, Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, adakah kamu benar-benar mengasihiku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahawa aku mengasihimu." Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Bagi kali ketiga, Yesus bertanya kepadanya, "Simon anak Yohanes, adakah kamu mengasihiku?" Petrus sedih kerana Yesus bertanya kepadanya bagi kali ketiga,
adakah kamu mengasihiku? Lalu dia menjawab, Tuhan, Engkau mengetahui segala-galanya. Engkau tahu bahawa aku mengasihimu. Yesus berkata kepadanya, berilah domba-dombaku makan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sewaktu muda kamu mengikat tali pingganmu, lalu pergi ke mana-mana yang kamu mau. Tetapi semasa tua nanti, kamu akan menghulurkan tangan dan orang akan mengikat kamu lalu membawamu ke tempat yang kamu tidak mau pergi. Kata-kata Yesus ini membayangkan bagaimana Petrus akan mati untuk memuliakan Allah. Yesus pun berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini adalah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini adalah pada masa mereka yang sudah bosan. Tidak ada tujuan. Sebab Yesus sudah meninggal ataupun sudah bangkit, mereka ingatkan cerita ini sudah habis. Tidak adalah bersambungan. Tetapi Petrus kata, marilah kita pergi menangkap ikan. Mereka kata, okey, bersama-sama mereka dengan Petrus menangkap ikan. Tetapi semalaman, tiada seekor ikan pun dapat ditangkap oleh mereka. Bukan mereka sudah lupa macam mana tangkap ikan, sehingga mereka, ini adalah satu masalah mereka pun tidak ada tujuan, tidak ada cita-cita, tak tahu mau buat apa. Tangkap ikan pun bukan fokus mereka. Tetapi pada hari esok, Yesus menyuruh mereka, kata, buanglah, tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan perahu. Mereka buat begitu. Mereka pun hairan. Ini syarat jalan mereka dengan ikan sehingga tidak terdaya mereka menariknya kembali. Ini adalah banyak ikan. Walaupun syarat dengan ikan yang besar-besar 153 ekor semuanya, namun jala itu tidak koyak. Sekarang mereka sudah dapat. Orang kata, mengapa Yesus mau menampakkan diri kepada murid-muridnya? Kali yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya tanpa Thomas. Thomas tidak ada. Bila mereka yang jumpa Yesus, dia kata, sangat gembira. Ini adalah Tuhan kita sudah bangkit. Tetapi Thomas tidak percaya. Kali yang kedua, ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sekali ini bersama dengan Thomas. Yang terus dia tanya Thomas, marilah, sentuhlah ini tanda di tangan saya. Kita tidak tahu Thomas betul-betul ada sentuh atau tidak, tetapi Thomas terus percaya. Ini ialah Tuhan saya. Dia adalah Tuhan saya dan Tuhan saya. Ini kali ketiga pun satu mukjizat. Kali pertama pun mukjizat Yesus terus wujud, dan pun terus tidak ada lagi yang keluar. Kali yang ketiga, mereka lihatkan Yesus kata, tebarkan jalan kaki sebelah kanan. Ini adalah mukjizat. Semalam mereka yang tidak boleh tangkap apa-apa pun, sekarang dia tangkap banyak ikan-ikan. Ada orang kata, Yesus kembali sebab, ada banyak sebab, merindui persaudaraan. Yesus rindulah. Dia kata,
Marilah sarapan bersama-sama. Kita dirindukan masa sarapan yang bagus, sarapan yang simple, yang sarapan yang selalu di mana, di Galilee, di Yerusalem, di mana. Ini adalah rinduan. Atau merindui masa lalu yang indah. Mereka berjalan-jalan, berbual-bual, ketawa, melakukan misi bersama-sama. Ini ada kejaran si iblis, roh jahat, sembuhkan orang yang sakit, atau pertemuan karib baik. Ini sudah 3 tahun sudah murid-murid Yesus dengan murid sudah cari karib baik, mau bertemuan. Seperti kita banyak alumni pun sama juga, sudah lama tak jumpa, sekarang kita masih mau perjumpaan lagi. Atau pastikan murid-murid akan tetap bersama, mesti bersama-sama. Ini ada satu kumpulan, ada satu kelab, ada satu community yang tidak boleh pisahkan. Kita tidak tahu, tetapi kita lihat bacaan hari ini, Yesus yang menampakkan diri sebab dia yang ada, Yesus yang berkata, marilah bersarapan, ayat 12. Marilah bersarapan. Ini marilah bersarapan. Ini boleh kata yang dulu mereka sudah adalah makan malam. Ini last supper. Ini makan malam. Lepas itu makanan, cerita sudah berhenti. Sudah pause. Sebab Yesus ditangkap, dia naik kayu salib, mati, dia berbangkit. Seperti murid-murid tidak ada tujuan lagi. Tidak tahu mau buat apa. Mereka sangat bosan. Sebab itu, ini murid-murid kata, tak tahu buat apa. Tangkap ikan, ha? Tetapi sekarang Yesus kata, saya menjemput semua. Sekarang ini bab ini kita mulaikan lagi. Tidak pause lagi. Kita pause di makanan malam. Ini pada masa itu perjamuan suci. Sekarang kita sambung. Sambungan ini, marilah yang sambung di dalam sarapan pagi. Marilah. Bila dia menjemput mereka, marilah bersarapan. Di dalam sarapan itu, Yesus kata, ambillah ikan, ambillah makanan. Tetapi mereka kata tak ada. Sekarang dia sudah tangkap ikan, kata ambillah ikan. Yesus ayat 13 kata, mengambil roti, lalu memberikannya kepada mereka. Dan begitu juga melakukannya dengan ikan. Mereka boleh ingat, ini roti dengan ikan ialah Yesus menolong, adalah mukjizat untuk 5,000 orang. Tetapi hari ini dalam sarapan ini, mereka ingat ini makan malam, Yesus pecahkan roti. Sekarang memang yang sama, memberikan roti kepada mereka. Bila ada roti berikan kepada mereka, mereka terus ingat, ini ada sambungan. Itu cerita sampai malam Khamis, itu malam Kudus Khamis, kita sekarang sambung lagi. Sambung, kata adalah kerja dan tujuan yang akan berikut. Bila kita lihatkan cerita macam mana Yesus meyakinkan Petrus, dia meyakinkan Petrus, ini adalah satu cerita yang kami boleh lihat. Ini Yesus bukan sahaja menampakkan diri, tetapi Yesus adalah maksud di belakang. Kepada Yesus, Simon Petrus, dia tanya dia 3 kali, adakah kamu mengasihiku? Kali yang pertama,
kedua, ketiga, sampai Petrus rasa sedih. Mengapa Yesus bertanya saya 3 kali? Ada orang kata sebab Yesus tidak aku Petrus tidak aku Yesus 3 kali. Dia tidak aku Yesus 3 kali. Sekarang ini adalah boleh kata Yesus sekarang berikan peluang kepada Yesus, kepada Petrus. Dia tanya dia 3 kali, mengasihiku. Tetapi ini pun boleh juga, ini adalah konsep yang boleh juga. Tetapi kami hari ini mau lihat Yesus mau berikan kesempatan kedua. Chance kedua, peluang kedua, peluang ketiga, peluang keempat, peluang kelima, dan banyak. Tuhan mengeluarkan kesempatan dia kepada semua orang yang sudah jatuh atau sudah sejuk, sudah jauh dari Tuhan. Yang pertama, Yesus akan memulihkan panggilan Tuhan. 3 tahun yang dahulu, Yesus panggil mereka, datanglah, datanglah, marilah, marilah. Sekarang Yesus pun kata, bila saya akan kembali ke syurga, saya pun ulangkan sekali, marilah bersarapan, datanglah bersarapan, datanglah. Ini adalah memulihkan panggilan Tuhan. Ini marilah sekali yang kedua, kata cerita belum habis, kerja belum habis, ini kita mesti mau teruskan. Kedua, Yesus mau meyakinkan misi Tuhan. Ini misi Tuhan belum siap lagi. Ini baru mulai saja. Marilah bersarapan, berkongsi sarapan. Setiap Ahad di dalam worship, kebaktian kita bersarapan bersama dengan Yesus. Ini adalah bersarapan dengan persamaan suci. Bersarapan di dalam worship. Bukan sahaja datanglah. Kita datanglah kepada Tuhan, bersarapan bersama. Berkongsi sarapan. Ini berkongsi bersama-sama. Ini dia kata kita mesti masuk dalam satu persaudaraan, satu persekutuan dan satu kumpulan untuk tujuan yang sama. Kalau engkau ialah orang yang sudah jauh dari Tuhan, sebab ada banyak-banyak sebab, ada sebab dosa kah, kita buat salah kah, ada kita sudah jatuh kah, sudah sejuk kah, sudah jauh dari Tuhan kah. Tuhan berikan sekarang kata mengeluarkan kesempatan kedua kepada engkau. Datanglah, marilah, kembalilah, kembali. Dia panggilan Tuhan kata, marilah, percaya saya, marilah. Bila engkau mari, percaya, dia kata, bersama-sama kita berkongsi sarapan. Bersama-sama kita berkongsi di dalam meja Tuhan. Satu meja karena Tuhan sudah siap sedia untuk kami bersama-sama. Marilah. Yang ketiga, dia menegaskan commission Tuhan. Ini commission yang besar Tuhan. Menegaskan commission Tuhan. Ini commission, dia kata, ikutilah saya. Kepada Petrus, Yesus kata, kepada Petrus, ikutlah aku. Petrus sudah tidak aku Yesus 3 kali. Sekarang Yesus sudah membawa Yesus, menjemput dia bersama-sama, kata, engkau kasihi saya kan? Dia kata, ya. Kalau ya, ikutlah saya. Ikutlah. Sekarang ini adalah ikutlah. Kali yang pertama Yesus panggil Petrus, ikutlah saya. Sekarang Yesus pun panggil dia, ikutlah saya.
Ini kata kerja belum habis, mesti teruskan. Hari ini Tuhan akan berikan satu jemputan besar kepada semua. Di dalam masa COVID, ramai orang sudah sejuk. Ada ketakutan, sejuk, tidak mau kembali. Yesus sekarang keluarkan kesempatan, kata, marilah, datanglah bersama, percaya saya. Kedua, dia kata, datanglah berkongsi sarapan. Datanglah bersama dengan saya. Satu persekutuan, satu persaudaraan di dalam Tuhan. Datanglah worship. Datanglah kita akan sembah Tuhan bersama-sama. Datanglah jadi satu kumpulan disciple, murid-murid Yesus. Yang ketiga, dia kata, ikutlah saya. Saya pergi. Engkau semua pergi. Saya pergi kepada negara-negara lain, menolong mereka, membawa mereka, ramai orang jadi murid Yesus. Pergilah membawa ramai orang jadi murid Yesus. Kita mesti buat begitu bersama-sama dengan Yesus. Yesus kata sekarang adalah masa yang masih ada masa kita boleh datang, masih ada masa kita akan bersama duduk di meja bersama dengan Tuhan, berkongsi sarapan. Sama ada masa kami boleh kerja dan keluar dan pergi kepada negara-negara, membawa ramai orang kembali jadi murid-murid Tuhan Yesus. Saya percaya passage ini dia kata Tuhan mengeluarkan kesempatan kepada kita. Kesempatan kedua kali, ketiga, keempat, kelima, kepada semua orang. Datanglah, berkongsi sarapan, dan ikutilah dia. Marilah kita doa. Puji Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami hari ini serah kepada Engkau. Yang di banyak tempat kami sudah jauh dari Tuhan. Sudah sejuk. Sebab kami takut COVID, virus COVID. Sebab itu kami tidak kembali kepada gereja atau tidak masuk di dalam pelayanan. Tolonglah kami hari ini kembali kepada Tuhan Yesus, percaya Dia, dan bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus dan ahli-ahli gereja bersama berkongsi sarapan Tuhan. Ini sarapan pagi, kata ini adalah kerja, satu hari kerja akan mulaikan, akan teruskan. Tolonglah kami pun pergi mengikuti Tuhan Yesus yang pergi kepada negara-negara yang membawa ramai orang menjadi pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Tolonglah kami. Kami serah kepada Engkau. Kami mau puji Tuhan dan berikan kesempatan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Syukur Tuhan.